اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل من ألسنتنا يفقه قولنا. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk sama-sama berhimpun di ruangan yang kecil ini untuk kita memasuki 10 malam terakhir, dan kita memasuki 10 malam terakhir ini bukan hanya dengan persiapan zahir, tapi kita nak masuk dengan kelengkapan ilmu, pengetahuan, kesediaan apa yang boleh kita menambah baik di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada di antara kita yang dah menjadikan solat tahajud ini sebagai rutin harian ataupun menjadi amalan lazim bagi mereka, ataupun mereka lebih istiqamah lagi daripada saya yang tidak ada apa-apa ini, tapi alhamdulillah pada malam ini kita nak mengambil sedikit inisiatif untuk kita perbaiki solat kita kalau ada yang terkurang, ataupun kalau ada yang tersalah faham, ataupun kalau ada yang kita tercari-cari ataupun kita keliru. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan malam ini ada jawapan dia. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini ada sesuatu yang kita betulkan daripada apa yang selalu kita lakukan, insya-Allah. Baik, saya dah ada tulis sedikit daripada slide ataupun saya punya paparan yang dikongsikan ini. InsyaAllah dapat membantu kefahaman dan meluaskan lagi apa kefahaman kita berkenaan dengan solat tahajud ini, insyaAllah. Dan saya nak jadikan malam ini punya ruang yang santai, ataupun kita boleh bertanya soalan secara terus, tidak ada masalah, kerana kita ada buat secara dua tempat, di Google Meet dan juga di TikTok Live. So siapa-siapa yang nak bertanyakan dalam ruang apa yang kita tengah kongsikan, maka boleh tanyakan terus. Baik, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita nak pergi kepada slide yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. First, benda yang kita kena faham adalah perbezaan di antara tahajud dan perbezaan di antara qiyamul lail. Secara umumnya qiyamul lail ini adalah umum dan tahajud ini adalah benda yang khusus. Qiyamul lail adalah orang yang membangunkan malam. Qiyamul lail adalah orang yang menghidupkan malam. Sama ada dia tidur ataupun dia tidak tidur, sama ada dia solat ke, dia baca Quran ke, dia berzikir ke, dia sedekah ke, dia bersilaturahim ke, dia masuk dalam majlis ilmu ke, dia buatlah apa-apa pun, itu semua dimasukkan dalam kategori qiyamul lail. Itu dimasukkan di dalam kategori qiyamul lail. Maknanya qiyamul lail ni umum. Segala bentuk ibadah dia masuk dalam kategori qiyamul lail. Okey? Tapi bila mana kita sebut tentang tahajud, tahajud ini khusus untuk solat sunat. Tahajud ini hanya berkenaan dengan kita membangunkan malam kita dengan mendirikan solat. Macam qiyamul lail, dia ibadah yang umum, segala bentuk ibadah. Hatta pekerjaan yang kita buat, orang kerja dekat bazar, orang yang bergadang malam kerja, contohnya kerja-kerja yang memerlukan 24 hours punya kerja, maka dia termasuk juga qiyamul lail ataupun ihya'ul lail, menghidupkan malam. Tapi kalau tahajud ini, dia tidak akan didapatkan melainkan orang yang membangunkan solat. Tetapi dengan syarat, kita lihat kat sana, dengan syarat harus tidur dulu. Tidur yang sebentar, tidur yang seketika, bukan dengan ngantuk-ngantuk tau. Dia memang tidur betul. Memang dia baring,
memang sempurna, memang nyenyak dia tidur. Bukan hanya ngantuk-ngantuk sandar dekat masjid ataupun dia hanya melayan mata dia sahaja. Tidak. Tahajud ini perlu didahului dahulu dengan tidur yang nyenyak ataupun tidur yang nyenyak tapi sementara. Minimum tahajud 2 rakaat. Minimum tahajud adalah cuma dengan 2 rakaat. Tetapi kalau qiyamul lail, minimum untuk kita dapatkan qiyamul lail ini adalah solat isyak dan solat subuh berjemaah. Solat isyak berjemaah dan juga solat subuh berjemaah. Jadi orang yang membangunkan malam walaupun hanya dengan solat isyak berjemaah ataupun solat subuh berjemaah, maka dia sudah mendapatkan pahala qiyamul lail. Tapi kita kena fahamlah, qiyamul lail ini dia panjang. Dia panjang. Dia bukan hanya bangun malam tu sahaja, tapi dia bermula bila? Dia bermula daripada azan maghrib sampai azan subuh. Maka semua itu disebut sebagai malam. Cuba kita pergi slide yang kedua. Baik, ni benda yang kita kena tahu juga. Sebab ada orang dia beranggapan bahawa malam itu bermula setelah pukul 12. Kan? Malam bermula setelah pukul 12. Maka itu adalah apa? Itu adalah perkiraan Masihi ataupun perkiraan yang bukan Hijri ataupun Islamiknya. Kalau kita nak bincang tentang hukum hakam, fiqh, syariah, malam itu bermula setelah azan maghrib. Azan maghrib itu dah bermula malam. Sebab itu kalau orang nak niat puasa, dia boleh niat setelah maghrib tu. Contoh dia tengah buka, kemudian dia nak niat puasa untuk esok. Dia boleh bermula niat puasa itu walaupun setelah daripada azan maghrib. Sebab di antara syarat niat puasa adalah pada waktu malam, dan pada waktu malam ini di dalam hukum kita ni panjang tempoh dia, di antara maghrib sampai subuh. Jadi kalau ada kebaikan, ketaatan yang kita lakukan di antara maghrib dan subuh, itu semua dipanggil qiyamul lail. Akan tetapi qiyamul lail ini dia ada berperingkat. Qiyamul lail ini dia ada tingkatan dia. Yang paling minimum yang kita katakan tadi, orang boleh dah dapat dah pahala qiyamul lail, minimumnya adalah dia solat isyak berjemaah dan solat subuh secara berjemaah. Ustaz, saya tak sempat bangun malam pagi tadi. Tiba-tiba pagi tu dah nampak dah tanda-tanda Lailatul Qadar. Ustaz, saya tak sempat nak bangun tahajud. Tapi kita dah dapat dah pahala qiyamul lail. Solat isyak berjemaah, kita dah solat tarawih dan kita solat subuh berjemaah. Itu paling minimum untuk kita dapatkan qiyamul lail. Tapi nanti datang pula tingkatan yang kedua. Dia bangun setelah daripada 1/3 malam. Nanti kita masukkan belahan. Boleh. Bermula waktu malam ialah dengan masuknya waktu maghrib. Kan? Dan berakhir dengan habisnya waktu isyak. Jika diambil kira waktu maghrib dan berakhir dengan habisnya waktu isyak. Waktu isyak habis bila? Walaupun ada perbezaan pandangan ulama, tetapi kita nak bagi tahu tentang muktamadnya, waktu isyak tu habis dengan terbitnya fajar shadiq. Dengan azannya azan subuh itu last untuk kita solat isyak. Jadi maghrib sampailah habis waktu isyak, iaitu terbitnya fajar subuh. Jika diambil kira waktu solat di KL ni, kaedah 24 jam, waktu maghrib sekarang bermula lebih kurang 7, berapa tadi azan? 7.25 kan? 7.21. Dan berakhir waktu isyak dalam pukul 6.05 pagi. Jadi di antara pukul 7.30 tadi lebih kurang sampailah kepada pukul 6, kalau kita perkirakan totalnya waktu malam itu ada 10 jam. 10 jam ke 11 jam macam tu. Kita kiralah 10 jam lah ataupun 10 jam setengah lah lebih kurang. Ini anggaran Ini adalah perkiraan anggaran, bukan accurate, tapi ini anggaran dia.
So kalau kita nak kira 1/3 akhir malam, kita kena kira kalau nak pecahkan malam itu daripada 10 jam setengah ataupun 11 jam, kita pecahkan kepada 3 bahagian. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata Nabi bangun sulusul akhir. Nabi bangun 1/3 daripada akhir malam. Nabi SAW bangun 1/3 daripada akhir malam. Jadi kita kena pecahkan malam itu kepada 3 bahagian setelah kita kira daripada pukul maghrib, azan maghrib sampailah azan subuh. So ada 10 jam lah lebih kurang. Jadi kita pecahkan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama bermula lepas isyak. 9 malam sampai 12 malam ataupun 12:30 malam itu 1/3 awal malam. Nanti masuk 12:30 malam sampai ke 3 pagi itu adalah 1/3 pertengahan malam. Okey. Nah, Nabi bangun pukul berapa? Nabi SAW akan bangun 1/3 akhir malam. Nabi akan bangun pukul 3 pagi ataupun boleh kita kata 2:30 pagi macam tu. Ya. Tapi Nabi SAW tidurnya pukul berapa? Nabi tidur lepas isyak. Kalau Ramadan, Nabi tak tidur. Kalau Ramadan, Nabi ahya laila kullah dalam hadis. Nabi menghidupkan malam tu sepanjang-panjangnya. Tapi kalau bukan Ramadan, bukan bulan Ramadan, Nabi akan tidur awal. Waktu isyak itu adalah waktu di antara Nabi SAW dengan keluarga. Nabi tak keluar rumah. Jadi Nabi akan tidur awal untuk Nabi SAW persiapkan malam Nabi dengan qiyamul lail seawal pukul 3 pagi. Ustaz, saya pukul 3 pagi tu tak mampu nak bangun awal sangat. Jadi saya bangun dalam kurang setengah jam sebelum sahur, setengah jam sebelum subuh ataupun la ilaha illallah ataupun sejam sebelum azan subuh, maka boleh. Maka itu pun dikira tahajud. Dikira 1/3 malam yang akhir juga. Tetapi tidak dapat sebagaimana sempurnanya qiyamul lail ataupun tahajud Nabi SAW. Jadi kita kena bezakan dulu di antara qiyamul lail dengan tahajud. Sebab qiyamul lail ni umum. Tahajud ni dia special sebab dia kena tidur dulu. So bila dah tidur, dia bangun tu, dia struggle tau. Dia sedang berperang dengan nafsu, dia berperang dengan ngantuk, dia berperang dengan selimut, dengan katil yang empuk tu. Jadi orang yang tahajud ni pahala dia lebih besar lagi sebab dia kena berperang dengan apa yang ada di atas dia, iaitu nafsunya, ngantuknya, tilamnya, bantalnya, selimutnya. Sebab itu dipanggil tahajud. Tahajud datang daripada perkataan apa? Hajjada yuhajjidu tahajjudan. Maknanya orang yang bersungguh-sungguh membangun daripada tidur. Orang yang bersungguh-sungguh. Sebab tu dipanggil ataupun ditambah huruf ta. Ta tu nak memberi maksud mubalaghah. Penambahan yang sangat memerlukan kepada kesungguhan yang sangat banyak. Kalau solat tarawih ada ta juga kan? Solat tarawih ta, ra, alif, waw, tarawih, ha. Ada huruf ta juga. Ta tu nak menunjukkan banyaknya rehat. Tarawih kan, tarwihan kan maknanya rehat. Kalau tambah ta maknanya banyak rehat. Maknanya lepas salam rehat dulu, kemudian sambung lagi. Rakaat kedua habis, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, rehat dulu, rehat dengan selawat, rehat dengan zikir, rehat dengan berdoa. Kemudian solat lagi, bangun, bagi salam, rehat lagi. So ta tu menunjukkan banyaknya rehat. Tapi kalau ta pada perkataan tahajud menunjukkan banyaknya struggle, banyaknya kesungguhan, banyaknya penat, banyaknya lelah dia kena guna. Dia kena korbankan pada malam tersebut. Sebab itu dipanggil tahajud. Tahajud ni Allah SWT pilih. Allah SWT yang menggerakkan hamba tersebut, kekuatan daripada mana datang. Ini Allah SWT yang mengizin dan memberikan taufik kepada hambanya untuk bangun malam tersebut.
Dan kenapa Nabi SAW bangun 1/3 malam? Bukankah kalau pukul 12 pun bangun, tidur, bangun pukul 12 ataupun pukul 12 tu dah solat qiyamul lail? Tak, tapi Nabi pilih 1/3 akhir. Sebab apa? Sebab, la ilaha illallah, sebab datang hadis Nabi SAW tentang Allah Subhanahu Wa Taala turun pada 1/3 akhir malam. Nabi SAW turun pada 1/3 malam untuk melihat hamba-hambanya yang di dunia ni. Dalam hadis tu kata Allah bersabda dengan hadis kursinya, "Mayad'uni fastajib lahu." Ada tak hamba aku yang berdoa pada malam tersebut? Aku nak perkenankan doa dia. "Mayas'alni fa'atiyahu." Ada tak hamba aku yang memohon kepada aku? Aku nak memakbulkan doa dia. Allah turun pada waktu tu. Rahmat Allah turun, pandangan Allah turun, maghfirah Allah turun, taufik Allah turun untuk melihat ada tak daripada kalangan hamba aku ni berdoa, Allah sedia dan setia untuk mengampunkan dan untuk memakbulkan harapan dan apa yang kita inginkan. "Mayastaghfiruni fa'aghfirlah." Kata Allah, ada tak hamba aku yang memohon keampunan? Ada tak hamba aku yang memohon kemaafan? Ada tak hamba aku yang memohon maaf? Aku sedia untuk memaafkan mana-mana hamba aku yang bangun malam ni. Aku akan ampunkan dia. Ini tawaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang bangun malam tu. Tapi kalau Allah dah turun, pandangan Allah dah jatuh kepada hamba-Nya, tapi ada sebahagian kita yang masih lagi tidur, ada sebahagian kita yang masih lagi nyenyak tidurnya, yang tidak mengendahkan pandangan tadi, yang tak mengendahkan tawaran tadi, yang buat tak tahu apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lebih-lebih lagi 10 malam terakhir ni, maka apa yang kita harapkan kalau kita sendiri tidak mentakdimkan atau mengkehadapankan persembahan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya, la ilaha illallah. Boleh faham nah? Kalau ada soalan boleh ditanyakan terus. Sekejap. Sekarang masuk pula solat tahajud berapa rakaat? Nak Ustaz, kalau dah bangun nak solat apa? Nak solat berapa rakaat? Solatnya macam mana? Apa yang nak kena baca? Okey, ni kita dah masuk tentang cara-cara ataupun kaifiyah solat. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, berapa rakaat yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang Nabi SAW bangun solat tahajud itu? Banyak riwayat. Sebab Nabi SAW ni kadang-kadang solatnya di rumah Sayyidatina Aisyah, kan? Kadang-kadang Nabi SAW solat di rumah Sayyidatina Maimunah, solat di rumah isteri-isteri yang lain. Maka apabila Nabi SAW bangun pada tempat yang berbeza, bersama dengan orang yang berbeza, kadang-kadang Nabi musafir, kadang-kadang Nabi bermukim, kadang-kadang Nabi di Madinah, kadang-kadang Nabi di luar Madinah, maka di sana ada banyak riwayat. Kadang-kadang Nabi SAW solat 11 rakaat. Macam apa yang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha lihat. Aisyah ni dia punya hadis adalah hadis yang paling detail tentang sifat solat Nabi pada waktu malam. Dia kata apa? Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Rasulullah tidak solat melebihi 11 rakaat. Nabi dia tidak pernah melebihi solatnya 11 rakaat. Sama ada dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Dan Nabi SAW solat 4 rakaat, 4 rakaat. Kemudian diakhiri dengan 3 rakaat. 4, 8 tambah 3, 11. Ini apa yang dilihat oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dalam kesempatan yang lain, Aisyah juga meriwayatkan Nabi SAW solat sab'un wa tis'un. Kadang-kadang Nabi solat 7 rakaat, kadang-kadang Nabi SAW solat 9 rakaat. Dan kadang-kadang 11 rakaat. Kalau kita lihat semuanya bilangan ganjil kan. Semuanya bilangan ganjil. Datang riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ardah. Ibnu Abbas solat dengan melihat Nabi SAW solat 13 rakaat. Nabi SAW solat 13 rakaat.
Adapun Nabi SAW solat pada waktu malam 13 rakaat termasuk witir. Kalau kita lihat Nabi SAW semuanya solat dalam keadaan bilangannya ganjil. Kerana apa Nabi SAW solat bilangan ganjil? Kerana Allah SWT suka kepada bilangan yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah SWT tu bilangannya ganjil. Allah tu kan satu, esa, tunggal. Satu tu bilangan ganjil. Dan Allah SWT suka juga pada sesuatu bilangan yang ganjil. Okay? Sebab itu Nabi SAW solatnya dengan bilangan yang ganjil. Tapi kadang-kadang dalam hadis Aisyah, kan Aisyah kata Nabi SAW solat 4 rakaat. Tapi kebiasaan kita solat 2 rakaat, masna. So mana nak ikut? Boleh, maknanya boleh, ada pilihan. Sebab tu kita kata solat malam ini dia terbuka. Nak berapa rakaat, nak solat apa, nak baca apa, nak berapa bilangan rakaatnya, terpulang, terbuka. Tidak ada had, tidak ada batasan. Buat semampu kita. Nak solat apa? Nak solat tasbih, tafadhal. Nak solat apa? Nak solat hajat, tafadhal. Nak solat taubat, tafadhal. Nak solat sunat mutlak, silakan. Nak solat witir, silakan. Tidak ada masalah. Semua yang kita sebutkan tadi jenama solat itu termasuk daripada solat tahajud juga. Sebab tahajud ni apa-apa solat yang dilakukan pada waktu malam setelah tidur. So kalau kita solat hajat ke, dipanggil tahajud juga. Kalau kita solat taubat, itu pun solat tu dinamakan tahajud juga. Kita solat tasbih itu pun dinamakan solat tahajud juga. Sebab tahajud ini dia bukanlah solat yang jenama solat tu jenama tahajud. Tidak ada. Tapi apa-apa solat yang dibangunkan setelah daripada tidur malam tu, semuanya dinama tahajud. Solat hajat ke? Solat hajat ada. Ada sahabat Nabi SAW mengadu dekat Nabi SAW, wahai Rasulullah, mataku sakit, mataku tak nampak, buta mataku. Maka dia mengadu dekat Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pesan dekat dia, pergi solat. Solat hajat. Solat dan mohonlah. Nabi tak kata pergilah solat hajat. Nabi kata solatlah dan mohonlah kepada Allah SWT dalam solat itu agar matamu disembuhkan oleh Allah SWT. Maka para ulama kata itulah solat hajat. Solat taubat pun begitu juga. Walaupun solat taubat ini bukanlah syarat taubat. Solat taubat bukan syarat taubat. Maknanya kalau ada orang nak bertaubat kepada Allah, bukan syarat untuk dia mendirikan solat taubat. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan syarat taubat ada 3. Yang pertama menyesal. Yang kedua berazam tidak mahu mengulangi lagi. Dan yang ketiga adalah memohon keampunan kepada Allah. Ini 3 syarat taubat. Tidak ada pun solat taubat kan? Sebab solat taubat ini bukan termasuk daripada syarat taubat. Jadi boleh dia nak bertaubat kepada Allah walaupun dia tidak melaksanakan solat taubat. Yang penting ada 3 syarat ini tadi. Kita nak sebutkan tentang solat tahajud ini dia terbuka nak solat apa pun dengan bilangan apa pun. Yang penting kalau kita lihat daripada hadis Nabi, solatnya diganjilkan bilangannya. Ini paling penting. Yang paling penting sekali bilangannya disunatkan ataupun haruslah diganjilkan dengan diakhiri dengan solat sunat witir. Kalau dulu kita di Hadramaut, di Tarim, Habib Umar, Qiyamulalnya itu solat witir. Kalau kat Malaysia ni kan, kalau kita solat Qiyamulal dekat mana-mana masjid, dia akan berganti solat taubat dulu, kemudian solat hajat, kemudian solat tahajudnya kan. Kalau dekat Tarim tu dia pilih untuk mendirikan solat sunat witir 8 rakaat. Sebab solat sunat witir ni dia ada waktu dia. Solat sunat witir ni hanya tempoh dilakukan adalah waktu malam setelah isyak sampailah terbit fajar. Kalau solat sunat hajat, kalau solat sunat taubat, kalau solat sunat tasbih,
itu terbuka nak solat bila-bila pun boleh. Nak solat waktu duha ke, nak solat lepas zuhur ke, kan? Dia tidak terikat dengan waktu. Tapi kalau solat sunat witir, dia ada tempoh dan waktunya, iaitu waktu malam sahaja. Sebab itu para guru kita, mereka kalau solat qiyamul lail, solat tahajud, mereka akan melakukan solat sunat witir. Solat sunat witir. Sebab solat sunat witir ni dia punya had 11 rakaat. Dan kalau kita lihat dalam hadis Nabi, 11 rakaat Nabi solat. Jadi sebab itu Nabi solat sunat witir. Walaupun dalam hadis dia tak sebut berapa banyak ataupun apakah solat yang dilakukan, dibangunkan oleh Nabi SAW, tidak ada. Tapi apa yang difahami oleh para ulama, begitu. Jadi kita pun begitu juga, terbuka nak solat apa, nak solat macam mana, berapa rakaat, nak baca apa, terpulang. Cuma Nabi SAW, kalau kita lihat di dalam sifat solat malam Nabi solatnya lama. Sampai Aisyah kata, jangan tanya la yas'al antuliha wa husniha. Jangan kamu tanya bagaimana panjangnya solat Nabi. Jangan kamu tanya bagaimana sempurnanya solat Nabi. Suatu malam tu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardah nak ikut solat malam Nabi SAW. Apa yang Nabi baca? Nabi baca satu rakaat tu surah Al-Fatihah. Kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am. Panjang. Sampai dia kata hamam tu bi amrifu. Sampai aku ni terfikir nak mufarakah daripada Nabi kerana panjang je Nabi SAW solat. Kemudian dah berdiri tu, time rukuk pula Ibnu Mas'ud kata rukuk Nabi sama dengan panjangnya berdiri Nabi SAW. Kalau diri dah lama, rukuk sama panjang dengan berdiri, agak-agak macam mana? Sebab itu Aisyah kata Nabi SAW solat hatta tawarramat qadamah. Nabi SAW solat sampai bengkak-bengkak tapak kaki Nabi. Kerana lamanya Nabi SAW solat. Begitu. Tapi kita itu paling tinggi. Kita kalau awal-awal nak mula solat, maka kita bacalah bacaan yang sesuai dengan kemampuan kita. Nabi SAW tidak mengikat nak kena baca apa, nak kena solat apa. Kalau nak ikut Nabi yang sempurna, itulah bacaan Nabi SAW. Nabi akan panjangkan bacaan dia. Kalau solat fardu, kalau solat fardu kita tak boleh nak panjang. Sebab kalau jadi imam, dia kena meraihkan siapa yang dekat belakang. Ada anak-anak kecil, ada orang-orang tua, ada perempuan. Maka kita sebagai imam ni, dia tak boleh nak baca panjang-panjang. Dia kena meraihkan makmum. Jadi Nabi SAW ruang untuk baca panjang itu pada waktu malam. Dalam keadaan sendirian. La ilaha illallah. Begitu Nabi SAW. Seterusnya. Ni tips tahajud Ini tak ada dalam mana-mana kitab. Tapi saya nak bagi satu tips lah, maknanya satu pesanan macam tu. Baik, niat bangun, nak tips tahajud ni, pertama kena niat. Sebelum tidur tu niat, ya Allah bangunkan aku pada waktu yang paling engkau cintai. Ini amalan guru-guru kita. Maknanya kalau orang nak tahajud, niat dalam hati tu. Niat tau. Kalau niat ni maknanya ada tekad yang kuat. Bukan hanya semata-mata niat sahaja. Kalau niat ni memang betul-betul nak buat. Tekad untuk bangun tu kuat. Dan dia niat apa? Ya Allah, kau bangunkanlah aku pada waktu yang paling engkau cintai. Dan Allah cinta waktu 1/3 akhir malam. Kalau Allah nak bangunkan kita, Allah akan bangunkan kita. Kita kadang-kadang pasang alam. Kita pasang 2 ke 3 ke 4 malam. Pukul 3.30 kita dah set alam. 3.45 kita set alam yang kedua. Alam yang pertama kita bangun adalah untuk memadam alam. Dan untuk bangun pada alam yang kedua, kan? Alam yang kedua kita bangun untuk memadam alam yang ketiga. Untuk apa? Untuk mata kita ni bersedia bangun. Maknanya susah. Tapi inilah pilihan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak di antara para hamba-Nya bangun. Siapa yang bangun? Siapa yang larat bangun? Siapa yang mampu korbankan tidurnya?
Siapa yang mampu untuk bagi ruang kaki dia berdiri lama-lama di dalam solatnya, orang yang diberikan ruang untuk kakinya berdiri lama dalam solat, mudah-mudahan nanti kakinya mampu berdiri lama pada padang mahsyar. Mudah-mudahan kaki yang sama ini juga nanti akan meniti titian sirat. Maka ini yang kita harapkan. Kaki yang sama kita berdiri bangun malam, kaki ini jugalah nanti yang akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaki yang sama juga nanti akan berdiri di hadapan Allah. Maknanya kaki ini menjadi bukti. Bukti hidup. Bukti hidup. Saksi kita nanti. InsyaAllah. Baik, niat untuk bangun malam. Kena ada niat tu. Yang kedua, bangunkan ahli keluarga. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi kata wa aiqadha ahlahu. Aku waktu bulan Ramadan aiqadha ahlahu, membangunkan ahli keluarganya. Tengok kalau kita bayangkan kita bangunkan ahli keluarga kita, ahli keluarga kita bangun untuk mendirikan solat. Solat yang didirikan tu kita pun dapat pahala. Sebab apa? Sebab kita asbab dia bangun. Jadi lagi ramai kita kejut bangun, lagi banyak pahala kita dapat. Sebab kitalah asbab dia dapat bangun. Kitalah asbab dia dapat bangun. Dalam hadis Nabi SAW kata, kalau suami bangun, maka kejut isteri. Kalau isteri terbangun, kejut suami. Kalau dia tidak mahu bangun, Nabi kata percikkan air di wajahnya sama ada suami ataupun isteri. Percikan tu nak bagi tanda apa? Tanda paksa bangun. Malam ini adalah malam yang tidak seperti malam-malam yang lain. Malam ini malam yang Allah memandang, menjatuhkan cintanya, memberikan tawaran-tawaran yang berharga, tidak diberikan pada malam-malam yang lain. Maka dipercikkan itu nak tunjuk satu paksaan. Bangun, kita kena bangun. Tak boleh tidur. Macam tu. Nak tidur waktu lain sangat banyak, sangat terbuka untuk waktu lain. Tapi waktu malam ni kita kena bangun. Bangunkan ahli keluarga untuk kerjakan solat tahajud. Kalau kita lambat bangunkan pasangan kita untuk kerja, dia marah kan? Kerja duniawi. Ada muamalah, urusan dengan orang. Tapi kalau urusan dengan Allah, kita boleh lambat-lambat. Kita boleh mengutamakan tidur kita. Maka hamba yang macam mana kita ni mendahulukan urusan kerja ataupun tugasan kita berbanding Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kemudian yang ketiga, panjangkan bacaan surah. Panjangkan bacaan surah. Kalau tanya saya lah, Ustaz saya nak solat berapa rakaat? Berapa rakaat tu tak kisah. Sebab banyak riwayat Nabi solat. Yang penting solatnya lama. Berdirinya lama. Walaupun 2 rakaat. Yang penting berdirinya baca panjang. Sebab Nabi SAW bacanya panjang. Kalau kita lihat, ibadah qiyamul lail yang paling utama adalah solat. Imam Ibn Qudamah dalam kitab dia Minhajul Qasidin, dia ada sebut tentang 3 amalan lisan yang paling tertinggi adalah bacaan Quran. Nombor 1 bacaan Quran. Yang kedua adalah zikir, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah berdoa. Ketiga adalah berdoa. Ini amalan lisan, ibadah zikir tingkatan dia. Jadi kalau solat, dalam solat baca Quran ada, zikir ada, baca doa ada. Sebab itu solat ini adalah ibadah paling utama untuk kita bangunkan pada malam tersebut. Dan dalam solat tu sendiri kita panjangkan bacaan Quran kita. Tak kisahlah pegang Quran, boleh pegang Quran. Letak Quran kat rumah, ada Quran besar kan. Kat rumah ada Quran besar, letak Quran besar tu kat rumah. Baca 2 muka 1 rakaat, 3 muka 1 rakaat, setengah juzuk 1 rakaat, 1 juzuk 1 rakaat. Maknanya panjangkan bacaan dalam keadaan berdiri tadi. Panjangkan dalam keadaan berdiri. Sebab apa-apa yang berkaitan dengan Quran semuanya pahala. Pegang pahala, melihat pahala, baca pahala, mendengar pahala. Dan tingkatan bacaan Quran ni pun berbeza.
ada orang baca secara hafalan, dia tak tengok, dia baca mengikut hafalan dalam keadaan tidak berwuduk. Takkan sama pahala dia dalam keadaan orang yang menghadap kiblat, ada wuduk, tutup aurat dalam solat. Sebab itu Sayyidina Ali dia ada menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan bacaan Quran. Paling minimum dalam hadis yang dia kata 10 pahala satu huruf. Satu huruf itu adalah minimum pahala bacaan Quran. Tapi kalau orang baca dalam solat berdiri, itu lebih lagi pahala dia, lebih besar lagi pahala. Sebab itu kalau nak tanya saya berapa rakaat, saya akan cakap panjangkan bacaan. Panjangkan bacaan Quran tu. Boleh insya-Allah. Kemudian yang keempat adalah banyakkan berdoa ketika sujud. Waktu sujud tu as-sujudu mahallud du'a. Sujud itu adalah tempat hamba berdoa. Aqraba ma yakunul 'abdu 'inda rabbih fahuwa sajidun. Dalam hadis yang dikata seorang hamba itu titik paling terdekat dia antara Allah adalah dalam keadaan sujud. Kita dekat dengan Allah bukan di masjid, bukan di Masjidil Haram, bukan di Masjid Nabawi, tapi sujud itu sendiri adalah ruang kita yang paling dekat dengan Allah. Dalam ruang yang paling dekat dengan Allah itulah kita kena banyak memohon, kena banyak berdoa, nyatakan hasrat kita, nyatakan niat kita, nyatakan keinginan kita, nyatakan impian kita, cita-cita kita, apa yang kita dambakan di dunia dan di akhirat, sebut dalam sujud kita. Berlama-lama dalam sujud. Tidak ada halangan, tidak ada batasan. Sujudlah lama-lama. Cuma jangan tidur je. Dan jangan sebut bahasa Melayu, kan? Bahasa Arab ataupun dalam hati. Bahasa Melayu dalam hatilah. Sebut dalam sujud kita. Boleh insya-Allah. Sekejap saya nak baca. Sebelum saya nak masuk slide yang seterusnya ni, saya nak baca dulu soalan. Ustaz, bagaimana pula bagi wanita yang solat sendiri di rumah di mana tidak berjemaah isyak dan tidak berjemaah subuh? Adakah masih boleh dikira sebagai qiyamul lail? Ya. Kalau perempuan ni dia ada keistimewaan sedikit sebab dia pun perempuan. Kalau nak kata perempuan ni dia memang perlu untuk solat di rumah. Kalau dia lepaskan suami dia pergi masjid dan dia solat di rumah, dia dapat pahala berjemaah. Sebab apa? Sebab kalau suami dia tak pergi masjid, dia akan berjemaah dengan suami dia. Boleh. Dia dapat pahala sama macam suami dia pergi solat berjemaah di masjid. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat maknanya kalau suami tu tak pergi masjid, dia akan solat berjemaah dekat rumah. Faham ni? Perempuan, seorang isteri, seorang mak, kalau dia tidak pergi masjid, dia solat di rumah dan suami dia pergi masjid, dia dapat pahala sama macam suami dia solat di masjid berjemaah. Kerana apa? Kerana kalau suami dia tak pergi masjid, suami dia akan solat dengan dia dekat rumah. Macam tu. Boleh? Macam tu. Masih dikira sebagai qiyamul lail? Ya, dikira sebagai qiyamul lail. Tak perlu niat solat tahajud boleh ke? Kalau kita dah niat solat sunat lain. Ya, tak perlu niat solat tahajud. Soli sunatul hajah raka'atain lillahi ta'ala. Dapat tahajud. Walaupun tak sebut niat tahajud dalam solat, tetap dapat pahala tahajud tadi. Walaupun tak menamakan solat kita tu dengan nama solat tahajud. Macam tu. Boleh? Doa tidak dalam bahasa Arab boleh ke Ustaz? Doa dalam bahasa Arab boleh. Tapi kalau bukan bahasa Arab, di luar solat. Di luar solat terbuka. Tapi dalam solat dia ada terms, dia ada hukum dia kalau dalam solat. Dia ada benda yang mengikat dalam solat. Jadi kalau dalam solat, bahasa Arab sahaja boleh. Bahasa Melayu tak boleh melainkan dalam hati. Ustaz, antara mengajar solat sunat atau qada solat yang mana lebih afdal ketika tahajud? Maka yang afdalnya adalah solat qada. Tapi kita tak mengharamkan dia untuk melaksanakan solat sunat. Boleh solat sunat tapi utamakan solat tahajud. Solat qada, sorry. Nah, Wassalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sekiranya tidur sebelum solat isyak, kemudian
bangun untuk laksanakan solat ya, faham? Dan solat sunat yang lain itu dikira tahajud juga ke? Faham. Nabi SAW dalam hadis, Nabi SAW tak benarkan orang tidur selepas maghrib untuk dia bangun, untuk dia apa? Maknanya tidak membenarkan, bukannya haram. Tidak sebaik sebagaimana orang yang tidur selepas isyak. Solat isyak ni ada sebahagian pandangan kata memang sunat solatnya di penghujung waktu. Solat di awal waktu ini sangat bagus pada subuh, zuhur, asar dan maghrib. Tapi kalau isyak itu sebahagian pandangan menghukumi sunat kalau dia solat pada pertengahan malam ataupun bangun pada 1/3 malam, kerana waktu itu lebih redup, lebih syahdu, lebih gelap. Sebahagian pandangan. Tapi kalau dia tidur maghrib tu untuk dibangun solat sunat tahajud, itu pun dikira tahajud juga. Itu pun dikira tahajud. Tetapi dia tidak mendapat sempurna pahala tahajud sebagaimana Nabi SAW solatnya di 1/3 akhir malam. Sebab Nabi SAW solat isyak dahulu. Kemudian Nabi tidur, bangun tu hanya melaksanakan solat tahajud sahaja. Tapi Ustaz, saya tidur maghrib, saya dah tak larat. Kemudian saya bangun, isyak tu saya bangun. Pukul 12 malam saya bangun. Kemudian alang-alang saya dah bangun ni, saya nak solat tahajud jugalah. Boleh tak? Boleh. Solat tahajud ni, kita katakan tadi syaratnya tidur dahulu. Sama ada bangun pukul 11 ke, 12 ke, 1 ke, 2 ke, 3 ke, itu dipanggil tahajud juga. Tapi tahajud yang paling sempurna tingkatannya adalah bangun pada 1/3 akhir malam. Boleh insya-Allah. Faham kan? Baik. Saya nak baca komen lagi. Hmm, Sekejap ya. Soalan dia sama. Assalamualaikum Ustaz, boleh ke tengok mushaf bila solat tahajud? Boleh. Tak solat tahajud pun boleh juga. Solat zuhur ke, isyak ke, maghrib ke, memang boleh tengok mushaf. Tidak ada masalah. Ada sebagai mazhab dia tidak membenarkan. Tapi mazhab kita Syafi'i membenarkan kita tengok mushaf. Boleh ada mushaf besar ke letak kat depan ataupun kita sendiri pegang mushaf ni, kita pegang time solat. Tidak ada masalah. Yang penting jaga pergerakan, jangan sampai 3 kali pergerakan berturutan. Itu sahaja. Tidak ada masalah di dalam nak pegang Quran. Ustaz, kalau berjaga malam tak tidur boleh ke buat qiyam tahajud? Nah, ni soalan dia. Kalau tak tidur malam, boleh tak tahajud? Tak boleh tahajud. Itu dipanggil qiyamul lail lah. Solat bukan solat tahajud. Solat itu tidak dinamakan solat tahajud, melainkan dia tidur dahulu. Kalau contoh orang memang tak boleh tidur, Ustaz, saya tak boleh tidur. Tapi nak solat malam, solatlah malam. Tapi solat itu tidak dipanggil sebagai solat tahajud. Ustaz, macam mana ya? Kita nak bangun malam tapi makin malas. Rasa penat. Serba tak kena jadinya. Itulah ujian. Ujian dia memang begitu. Um, ada ulama kita solat malam, qiyamul lail, tahajud 20 tahun. 20 tahun tu dia solat tak rasa apa. Yang rasa penat, mengantuk, tak larat. Dia rasa beban dan berat. Tapi after 20 years, selepas tu baru dia rasa nikmatnya tahajud. Baru dia rasa lazatnya tahajud. Sebab tahajud ni perjalanan dia panjang. Awal-awal ni mungkinlah kita agak rasa berat, beban, penat, tak larat, ngantuk. Tapi benda ni kena berjalan, kena berterusan, kena istiqamah. Barulah akan datang rasa nikmat tu. Tak bolehlah tiba-tiba hari ni kita belajar tentang tahajud, tiba-tiba esok nak solat tahajud lama terus. Ataupun nak solat tahajud, Ustaz tak rasa pun apa-apa solat tahajud. Dia perlukan panjang tempoh dia. Perasaan kita tentang tahajud tu lama, kan?
Ustaz, contoh kita ada baby kecil. Time tu memang dah terjaga. Baby terjaga untuk menyusu. Mana yang patut didahulukan? Perlu dahulukan hal family dulu atau teruskan solat tahajud? Perlukan hal family dulu. Baby tu kalau tidak kita solat tak tenang. Baby menangis. Kita boleh tenang je solat. Baby tengah menangis kat tepi ni kan? Tak boleh. Settlekan dahulu. Kalau dia buang air, pamper dia penuh ke, settlekan baby dahulu. Kemudian baru kita bangun solat. Sebab kita nak jaga anak tu utama, wajib. Solat ni solat sunat sahaja. Solat sunat bukan solat sunat sahaja tu maknanya benda tu remeh. Benda tu besar juga. Tapi perlu fik al-awaliyat. Mana yang lebih utama? Mana yang perlu didahulukan? Kan? 1/3 malam mula pukul apa? 1/3 malam bermula pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi. Sorry. Solat witir sekejap ya. Faham? Ustaz, kalau kita tarawih 8 rakaat dan solat witir, lepas tu kita bangun nak tahajud dan solat witir lagi sekali boleh ke? Boleh. Boleh. Ini yang kita lakukan dulu di tarim. Di tarim dulu kita solat 20 rakaat tarawih, kemudian 3 rakaat witir. 23 rakaat lah kan. Nanti pukul 3 pagi datang lagi solat jemaah, kita tambah 8 rakaat witir. Yang penting witir setelah kita bangun tadi tu jumlah dia kena genap. Sebab kita dah ganjilkan sebelum kita tidur. Nabi mengharamkan witir 2 kali dalam satu malam, bermakna ada 2 bilangan ganjil. Contoh yang haramnya, 3 rakaat dah lakukan sebelum tidur, nanti dia bangun balik, dia buat lagi 3 rakaat. Itu yang tak boleh. Kalau dia dah buat 3 rakaat awal sebelum tidur, kemudian dia just tambah 6 rakaat ke, 4 rakaat ke, 2 rakaat ke, 8 rakaat ke, boleh sebab itu bilangan genap. Tidak ada istilah 2 kali witir macam tu. Ataupun kita nak dahulukan sebelum tidur. Sebelum tidur kita buat 2 rakaat witir. Nanti bangun daripada tidur pukul 3 pagi tu, kita tambah solat witir. 3 rakaat. Masa ni kita boleh ganjilkan bilangan tu. 7 ke, 5 ke, 3 ke, 1 ke, boleh. Sebab kita dah ada yang genap awal tadi. Boleh? Macam tu. Doa dalam sujud bahasa Arab. Doa dalam bahasa Melayu adalah hati. Betul. Ustaz, boleh ke kalau solat sunat witir sebelum tidur, kemudian bangun 1/3 malam untuk solat tahajud? Boleh. Tapi bolehlah, boleh. Tak ada masalah. Itu memang sepatutnya begitu. Ataupun kalau dia nak solat witir, boleh diakhirkan nanti. Sebelum tidur jangan solat sunat witir, ataupun buat solat sunat witir tapi genapkan. Nanti bangun waktu malam tu buat solat tahajud lah, solat taubat lah, hajat lah, tasbih lah. Nanti tutup solat tu dengan bilangan ganjil. Itu pun terbaik juga macam tu. Itu pun boleh juga macam tu. Sabah subuh awal sejam dari Semenanjung. Maknanya 1/3 malam kedua. Ya. Tadi saya dah bagi kaedah kiraan dia. Tadi saya dah bagi kaedah kiraan dia 10 jam. Contoh bermula malam pukul 9, habis pukul 5. 10 jam. Kemudian kita pecahkan kepada 3 bahagian lah. Nanti kalau kita lihat bagaimana 1/3 akhir itu bagaimana. Pukul berapa bermula. Saya dah siapkan slide ni, nanti boleh lihat dalam saya punya link tu. Kan? Nanti boleh tengok balik kiraan yang tepat untuk pembahagian malam tu. Ustaz, adakah pukul 3.20 pagi tu dikira tahajud? Ya, dikira tahajud. Kalau tak boleh tidur, kita tak dapat tahajud ke Ustaz? Ya, kalau tak tidur, tak dapat tahajud. Dia kena tidur dahulu baru dapat tahajud. Kalau solat gabung boleh solat sunat bukan solat tahajud. Faham? Baik, settle lah tu. Tak apa ke Ustaz kalau kita solat witir ganjil sebelum tidur?
Dan kita bangun tahajud, kita tak buat pun solat witir pun boleh juga, tidak ada masalah. Tapi dalam hadis Nabi ada kata akhirkan solat dengan witir. Maknanya akhirkan solat dengan bilangan yang ganjil. Tapi kalau tak buat pun tak apa sebab kita dah ada solat sunat witir yang kita buat pada permulaan malam. Kalau nak kata tak apa pun tak apalah, boleh. Tapi sebaiknya satu rakaat. Ya, betul. Witir satu rakaat hukumnya apa? Sekejap laju sangat tak saya. Witir satu rakaat hukumnya harus. Tapi kalau setiap hari buat satu rakaat dia jadi hukumnya makruh. Faham tak? Witir satu rakaat hukumnya harus. Sunatlah hukumnya boleh. Tapi kalau setiap malam kita lakukan witir tu satu rakaat je memanjang, maka boleh jadi hukumnya makruh. Sebab itu afdal solat witir 3 rakaat. Maknanya solat satu rakaat ni kalau kita tak sempat, kita nak bangun, tiba-tiba dah sahur pun tinggal 10 minit je. Kita nak solat tahajud juga. So kita terpaksa untuk memendekkan solat witir tu dengan satu rakaat. Maknanya satu rakaat ni kita buat pada waktu yang sangat terdesak, singkat, pendek. Kita boleh buat satu rakaat. Tapi kalau waktu panjang, sebaiknya buatlah 3 rakaat. Macam ni ke Ustaz, lepas isyak buat witir 2 rakaat. Sekejap banyak sangat nombor ni. Ustaz, lepas isyak buat witir 2 rakaat. Bila bangun 1/3 malam, solat tahajud. Selesaikan dengan 1 rakaat. Ya, betul. Sama ada kita dahulukan genap sebelum tidur dan kita akhiri ganjil setelah tidur, ataupun sebaliknya, tidak ada masalah. Yang penting jangan dua-dua ganjil. Sebelum tidur ganjil, bangun lepas tidur pun ganjil. Itu tak boleh, haram, tak sah, berdosa. Yang penting awal tu genap, akhirnya ganjil, ataupun awalnya ganjil, malamnya genap. Macam kita biasa solat dekat sunat tarawih kan. Kalau solat sunat tarawih dekat surau, dekat masjid, biasanya mereka buat 3 rakaat. Nanti bangun qiyamul lail tahajud, nak solat witir boleh tapi jangan diganjilkan. Jangan diganjilkan macam tu. Ganjil tu biar 1 kali je. Apanya? Ustaz, solat-solat tahajud ada bacaan khusus ke dalam sujud akhir? Tak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus sama ada solat hajat ke, solat taubat ke, solat tasbih ke, tidak ada bacaan khusus. Tidak ada riwayat Nabi menetapkan ini nak baca apa, rakaat kedua nak baca apa, tidak. Sebab itu kalau kita pergi masjid-masjid, imam dia baca, ini baca ayat panjang, ini baca surah pendek. Maknanya sebab itu pilihan. Tidak ada ketetapan nak memudahkan kita-kita ni. So nak baca apa, baca je. Nak baca apa, baca sahaja. Yang penting kena panjangkan bacaan. Ustaz, saya tak hafal lah doa, saya tak hafal surah panjang. Ulang surah yang sama banyak kali, ataupun surah apa, surah pendek tu kita bacalah daripada Ad-Duha, Zalzalah, Alam Nashrah, Iqra' Bismi Rabb, Lam Yakunil Ladzi, Inna Anzalna fi Lailatul Qadr, sampailah habis. Boleh macam tu. Yang penting lama, kena lama. Boleh nah? Baik, Alhamdulillah, selesai. Kita masuk pula Nabi SAW, apa yang Nabi lakukan pada 10 malam terakhir. Kita lihat hadis Nabi SAW. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi bila masuk 10 malam terakhir, Nabi semakin bersungguh-sungguh ibadahnya. Nabi SAW semakin bersungguh ibadahnya, yang mana ibadah 10 malam terakhir ni tak setanding dengan ibadah-ibadah Nabi pada malam yang lain. Maknanya 10 malam terakhir ni Nabi tak balik rumah. Nabi duduk iktikaf dekat masjid. Nabi membangunkan sepanjang malamnya dengan ibadah, dengan iktikaf. Begitu. Karena Nabi SAW idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu.
Nabi bila masuk 10 malam terakhir, Nabi ketatkan ikatan kainnya. Maknanya apa? Nabi SAW, para ulama kata ini sebagai isyarat Nabi tidak menggauli ataupun bersama dengan isterinya. Nabi tak bersama dengan isteri. Ada sebahagian para ulama kata ikatan ni, Nabi ikatkan ikatan ni memberi isyarat bahawa Nabi bersungguh-sungguh dalam ibadah. Macam kita nak buat kerja, kita seng-seng tangan kan. Seng-seng tangan ni apa? Ibarat untuk kita buat kerja tu serius, fokus. Kita buat kerja tu dengan penuh kesungguhan. Dan Nabi SAW, para sahabat kata Nabi menguatkan ikatan kain pinggangnya nak bagi isyarat Nabi solat dengan solat yang lama dan panjang. Contoh macam tu. Seterusnya, wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Dan Nabi SAW membangunkan malamnya dan membangunkan ahli keluarganya. Macam kita sebutkan tadi. Seterusnya, Iqbal. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Antara amalan yang Nabi lakukan 10 malam terakhir bagi lelaki, Nabi akan iktikaf di masjid sampai Nabi wafat. 10 malam terakhir ni adalah amalan yang Nabi lakukan sampai Nabi wafat. Nabi akan duduk di masjid. Sampai dalam riwayat kata Nabi tak balik rumah. Nabi akan balik rumah setelah subuh, waktu duha nanti baru Nabi balik. Maknanya sepanjang malam Nabi hanya duduk di masjid i'tikaf, solat. Macam tu. Ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha qalat ya Rasulullah ara'aita in wafaqtu lailatul qadri ma ad'u qala taqulina Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Aisyah tanya dekat Rasulullah, "Hai Rasulullah, kalaulah aku ni bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka apa yang perlu aku baca? Bacaan apa yang perlu aku buat?" Nabi kata, "Aisyah, baca doa ni. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Wahai Allah, Engkaulah Maha Pemaaf. Innaka afuwun. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha memaafkan. Engkau Maha mengampuni. Engkau Maha memadamkan dosa-dosa. Engkau Maha mengampuni hamba-Mu. Innaka afuun. Perkataan afuun ini dia memadam tau. Dia memadam, menghilangkan dosa. Kalau kita ada buat dosa, perkataan afu ini digunakan untuk memadamkan. Maknanya tidak akan timbul lagi dosa-dosa kita tu. Tuhibbul afwa, dan Engkau wahai Allah mencintai untuk mengampunkan. Engkau pemaaf dan Engkau juga mencintai, gemar untuk memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ampunkanlah aku. Ramai dah orang yang telah Engkau ampunkan. Ada orang yang Engkau telah ampunkan dosa dia setinggi gunung, seluas lautan telah Engkau ampunkan. Maka dosa-dosa kami ni, dosa-dosa kami, jenayah yang kami lakukan, kami ingin juga Engkau memaafkan kami. Ini doa yang Nabi SAW ajar kepada Aisyah. Dan kita nak doa apa-apa terbuka untuk kita baca. Tapi ini doa kita kena amalkan. Doa ini kita kena lazimkan apabila masuk 10 malam terakhir. 10 malam terakhir ini antara doa yang paling crucial untuk kita baca. Kita boleh mengadu dekat Allah apa-apa aduan. Kita boleh merayu dekat Allah dengan apa-apa rayuan. Kita boleh seru nama Allah dengan apa-apa seruan. Tapi doa ini memang Nabi SAW eksklusifkan untuk malam Lailatul Qadar. Kalau malam biasa, banyak riwayat Nabi SAW baca. Tapi bila malam Lailatul Qadar, inilah apa yang perlu untuk kita baca. Ulanglah banyak kali. Pujilah Allah. Pujilah Allah yang Maha Pengampun. Sifatilah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Memaafkan. Dan mudah-mudahan apabila kita memuji Allah, Allah sudi untuk memaafkan kita. Sebab kita kan banyak dosa. Pendosa ini datang lagi untuk mengetuk pintu kemaafan.
Ramai orang sedang mengetuk pintu ni malam. Setiap malam ramai orang ketuk pintu untuk dimaafkan. Mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kemaafan. La ilaha illallah. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita dah solat witir lepas tarawih, malam kita solat wuduk, solat taubat, solat tahajud, 8 rakaat dan solat hajat. Lepas tu tak solat witir boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita dah solat witir lepas tarawih. Boleh. Tapi kalau nak solat witir pun tidak ada masalah. Boleh juga. Tapi kena genapkan. Boleh, kena genapkan. Genapkan maknanya apa Ustaz? Solat sunat witir 2 rakaat. Cukup. Jangan solat witir 3 rakaat ataupun 1 rakaat. Sebab kita kena solat 3 rakaat tadi sebelum kita tidur tadi. Macam tu. La ilaha illallah. Ada apa soalan lagi ke? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya semua siapa yang sudi ada join kita dekat TikTok ni. Dan terima kasih juga siapa yang join kita sudi dengar apa yang saya kongsikan pada malam ini. Betul ke solat sunat boleh dilakukan dalam keadaan duduk? Ya, boleh dalam keadaan duduk. Kalau solat sunat, dia lebih ringan lagi. Boleh sama ada solat dalam keadaan duduk atau boleh juga solat sunat dalam keadaan mengiring. Nah, mengiring pun boleh. Tapi kalau solat fardu, kalau kita pilih untuk melaksanakan solat qada pada malam tu, kena solat berdiri, wajib berdiri. Tapi kalau solat sunat, boleh duduk. Nak duduk bawah ke, bersila ke, bersimpuh ke, atas kerusi ke, atas sofa ke, boleh. Tidak ada masalah. Tapi bezalah pahalanya orang yang solat berdiri dengan orang solat duduk. Kan? Orang yang solat mengiring dengan orang yang solat duduk. Berbeza pada pahalanya. Tapi sah tak? Sah. Boleh ke selawat atas Nabi dalam keadaan hadas besar? Boleh, tidak ada masalah. Yang dalam keadaan hadas besar tidak boleh pada 10 perkara sahaja. Di antaranya adalah solat, kemudian tawaf, kemudian talak, kemudian menyentuh mushaf, baca Quran, itu yang tidak boleh. Kalau orang perempuan yang uzur, apa yang dia boleh buat? Dia boleh buat bangun malam tu. Orang perempuan yang dia tak boleh adalah bangun solat dan baca Quran. Tapi kalau dia nak bangun juga, nak hidupkan malam tu juga boleh. Maknanya baca, dengarlah Quran, zikirlah, pujilah Allah, berdoalah. Siapkan makanan orang yang bersahur. Itu pun dapat pahala qiyamul lail. Dapat, kalau tepat dia bangun tu Lailatul Qadar, maknanya dia ada ruang dan peluang untuk mendapat pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan dengan malam 1000 bulan walaupun dia keuzuran. Kan? Orang yang uzur tak boleh solat dengan baca Quran je. Tapi banyak lagi ibadah yang dilakukan. Jadi beralasan untuk tidak bangun kerana keuzuran, itu alasan tu tak valid. Kan? Ustaz, mantap. Ustaz, janji solat tahajud tu kena dalam kiraan ganjil. Ya Ustaz, tambah witir sajalah. Nah, sekejap ya. Solat janji solat tahajud tu kena dalam kiraan ganjil. Tak, solat tahajud tu genap 2-2-2-2. Kita boleh buat 2-2-2-2 ataupun 4-4-4-4. Dalam riwayat Aisyah, Nabi solat 4-4. Dalam riwayat Ibnu Abbas ataupun Ibnu Mas'ud, Nabi solat 2-2-2-2. 2-2-2 dan 4-4-4 ini kan bilangan genap. Yang ganjil itu solat witir. Yang ganjil tu solat witir. Solat witir ni kita kena ganjilkan bilangan witir, bukan bilangan tahajud tu. Tahajud tu 2 atau 4 sahaja. Kan? Boleh tak? Ustaz, kalau seorang perempuan tak ada suami, buat kat rumah tak dapatlah jemaah subuh pahalanya sama dengan yang mampu buat isyak dan semua berjemaah. La ilaha illallah. Ya, betul. Kalau dia tak ada suami, begitulah. Tapi dia dapat pahala lain. Kalau nak bincang tentang pahala, Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah satu zat yang tidak berkira soal pahala.
Kalau kita tak dapat pahala yang had ni, Allah akan tawarkan kita kepada pahala yang had ni. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengarahkan ataupun Nabi menganjurkan untuk orang perempuan dia solat di rumah. Solat di rumah bagi perempuan lebih afdal daripada dia solat di masjid. Dan solatnya di dalam bilik lebih afdal daripada solatnya di ruang tamu. Maknanya solat perempuan lebih terpencil tempat tu, lebih besar pahalanya. Walaupun dia tak dapat pahala solat jemaah di masjid, dia dapat pahala solat di tempat yang terbaik yang Nabi ajarkan untuk dia solat. Tapi tidak ada larangan untuk dia pergi masjid. Boleh solat di masjid bagi perempuan. Tapi kalau nak tanya mana lebih baik, solat di rumah lebih baik. Sama ada awak tu isteri ke, anak dara ke, nenek ke, mak ke, yang terbaik kata Nabi solatnya di rumah. Solatnya di rumah. Boleh, insya-Allah begitu. Pahala dia ada ganjaran khusus yang Allah bagi. Pahala dia ada ganjaran khusus yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Ustaz, pahala dan ganjaran untuk qiyamul tahajud tu adakah sama? Tahajud ni pahala lebih besar lagi. Sebab dia banyak perlu dikorbankan. Sebab banyak perlu yang dia kena perjuangkan untuk dapat tahajud berbanding qiyamul lail. Sebab qiyamul lail ni bermula solat Isyak. Solat Isyak berjemaah tu dah kira qiyamul lail. Solat tarawih tu pun dah termasuk daripada qiyamul lail. Solat tarawih kita tu. Itu termasuk yang ibadah yang kita laksanakan bangun malam tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya buat tarawih kat masjid 8 rakaat. 3 witir dengan imam. Ya, betul. Kemudian saya sambung nak buat 20 rakaat dekat rumah. Nah, perlu bersambung ke tarawih tu Ustaz? Maksudnya contoh saya nak mengaji dulu lepas tu baru solat tarawih, boleh ke Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Nama pun tarawih. Tarawih ni maknanya solat tu rehat. Buat tu dalam keadaan sangat santai. Awak nak solat 2 rakaat, nak baca Quran. Nak solat 2 rakaat, nak minum kopi. Nak solat sunat, solat tarawih, kemudian nak scroll handphone, balas mesej seorang sekejap. Boleh, tidak ada masalah. Tidak diwajibkan terikat ataupun berlanjutan dan bersambung. Tak wajib. Sebab salam tu maknanya kita dah berpisah dengan solat. So kita terbuka nak solat apa. Yang wajib untuk kita segerakan 2 rakaat ke 2 rakaat itu solat jamak. Solat jamak tu di antara syaratnya adalah al-muwalah. Muwalah tu kena berlanjutan segera. Kena bangunkan segera. Solat zuhur dengan solat asar nak buat jamak kena segera. Tapi kalau solat tahajud ke tarawih ke lebih-lebih lagi, maka terbuka untuk solatnya secara tidak segera pun tidak masalah. Cuma kalau solat dekat masjid tu memanglah dia buat segera sebab berjemaah kan dengan bilangan yang ramai. Begitu. InsyaAllah boleh kan? Ustaz, betul solat tahajud berjemaah ataupun bersendirian? Baik, solat tahajud ni Nabi SAW solatnya di rumah bersendirian. Tahajud itu solatnya sendirian. Tapi kat masjid buat Ustaz. Masjid itu lakukan untuk memberi panduan. Dia nak ajar dan dia nak mengajak orang bangun malam. Kalau kita tak bangun malam tak kat masjid, kita tak akan bangun untuk kita bangunkan kat rumah kita. Jadi yadullah ma'al jemaah. Semangat itu datang bila kita lakukan secara berjemaah. Kan? Sebab itu kita boleh buat solat di masjid. Sebab itu masjid dan surau ni menganjurkan solat sunat tahajud berjemaah kerana nak bagi semangat yang lemah-lemah ni, yang malas-malas ni, yang tak larat ni. Sebab nampak ramai orang nampak semangat. Tapi kalau ada sebahagian orang ramai ke, sedikit ke, semua orang tidur ke, dia tetap akan bangun juga. Dia akan tetap bangun juga. Ni maknanya dia dah berdarah daging dengan tahajud. Mana lebih baik Ustaz? Sendirian lebih terbaik sekali. Sendirian lebih baik. Tapi tidak menafikan fadilat berjemaah. Kalau nak belajar tentang tahajud, diberi panduan, nak bagi semangat,
maka berjemaah di masjid pun tidak ada masalah. Baik juga. Baik juga. Lagilah dekat masjid tu dapat pahala iktikafnya, dapat pahala ukhuwahnya, dapat pahala silaturahimnya, dapat sahur percumanya. Maka ada kelebihan juga. Boleh insya-Allah. Nah, Ustaz, kalau kita tarawih dah witir sekali dengan imam, kita dapat pahala menghidupkan sepanjang malam. Ada tak amalan pahalanya sama macam tu untuk wanita yang solat tarawih di rumah atau wanita yang haid? Faham. Kan dalam hadis yang dikata man shalla isya' jama'atan fa ka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang solat isyak berjemaah maka seolah-olah pahalanya dia membangunkan separuh malam. Barang siapa yang man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullah. Itu hadis Nabi. Maknanya siapa bangun solat subuh berjemaah, pahala dia sama macam membangunkan sepanjang malam. Kan? Tapi orang ustaz perempuan, kat perempuan orang kat rumah sendirian. Dia nak juga dapat pahala macam tu kan? So dia dapat tak pahalanya? Kalau nak kalau nak dapat pahala sebegitu, Nabi SAW sebutkan tentang solat subuh berjemaah. Tapi kalau orang perempuan solatnya sendirian di rumah, ada tak amalan yang dia boleh lakukan setanding pahala orang subuh berjemaah? Saya kata wallahu alam. Saya tidak tahu ada tak amalan yang boleh menandingi pahala solat subuh berjemaah. Tetapi orang perempuan yang tak dapat nak solat subuh berjemaah sama ada di masjid ataupun di rumah, janganlah risau. Janganlah risau. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pahala tu mengikut kadar kesungguhan dan keikhlasan kita. Macam contoh, kita kan masa PKP dulu kita solat macam mana? Kita solat dekat rumah. Masjid tu tak boleh pergi. Ada halangan dan ada mudaratnya. Jadi orang yang dah biasa pergi solat subuh berjemaah di masjid, tiba-tiba PKP tak boleh pergi pula. Dalam hadis Nabi kata, kalau ada halangan yang menghalang dia pergi, dia tetap dapat pahala itu juga. Walaupun dia tak pergi. Sebab yang menghalang dia tu adalah perkara yang memudaratkan dia. Kalau tak ada halangan tu, dia akan pergi. Maka dia tetap akan mendapatkan pahala walaupun dia tidak pergi. Sebab apa? Sebab ada halangan tadi. Begitu juga orang perempuan. Kalau orang perempuan, dia tak pergi masjid sebab apa? Ada halangan. Kenapa tak pergi masjid? Ada halangan. Kenapa tak solat berjemaah? Tidak ada orang lain, aku sendirian. Kalau dah ada orang, pasti aku solat jemaah. Aku akan ajak dia. Maka dia boleh dapat juga pahala tersebut. Dia boleh dapat pahala tersebut. Sebab menghalang dia daripada melaksanakan solat jemaah sebab tak ada orang. Dia duduk seorang-seorang. Contoh dekat asrama ke, dekat rumah dia tak ada siapa ke, kalau nak ajak pun jiran sebelah, stranger tak kenal. Maknanya dia tetap ada kemungkinan dapat pahala tu juga. Yang penting jangan risau bab pahala ni. Bab pahala ni jangan risau. Allah Subhanahu Wa Taala ni tahu keinginan kita. Tahu apa yang kita harapkan. Kadang-kadang boleh jadi kita solat di rumah lebih pahala besar lagi daripada orang solat berjemaah. Boleh jadi. Sebab kita nak solat berjemaah cuma ada halangan. Kan ada halangan. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Pahala lelaki dan perempuan ni ada pahala khusus yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Macam dalam hadis Nabi SAW, orang lelaki pergi berperang. Tapi tiba-tiba orang perempuan nak pergi perang juga, Nabi tak bagi. Nabi kata, al-jihad, macam mana hadis tu? Nabi kata, afdal jihad lin nisa al-umrah al-makbulah. Lebih kurang. Atau kama qala Nabi SAW. Perempuan punya pahala jihadnya adalah melaksanakan umrah. Tak perlu pergi perang macam lelaki, kena korbankan tenaga, kena korbankan nyawa. Walaupun perempuan hanya buat tawaf di Mekah sana, pahala dia boleh sama dengan lelaki yang bersiap sedia untuk mati ni. Padahal dia dekat sana tak perlu mati pun. Tak sepenat dan tidak seberat orang lelaki pun. Tapi pahala dia, kata Nabi, sama.
So kita kata apa? Pahala ni jangan risau. Pahala ni urusan Allah. Kita lakukan sahaja seikhlas dan sesungguh kita. Dan kita serahkan ganjaran pahala itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pahala ni tak boleh dihitung dengan matematik. Bukan kiraan dia matematik. Kalau nak kira matematik, rosak kalkulator tu. Nabi kata baca Al-Quran satu huruf, 10 pahala. Bangunkan Qiyamulal pada malam Lailatul Qadar, itu kira 1000 bulan. Para ulama kita hitung, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan satu huruf ni 10 pahala, kalau dihitung seluruh huruf yang ada dalam Quran, pahala dia lebih kurang 3 point something juta. Kalau dah beratus kali khatam Quran, agak-agak berapa bilion dia punya pahala. Itu baru hafal Quran, baru baca Quran, belum zikirnya, belum selawatnya. Orang yang selawat, Allah bagi 10 ganjaran pahala, Allah ampunkan 10 dosa, Allah angkat 10 darjat. Itu satu selawat. Kalau dah 1000 kali selawat, digandakan dalam malam Lailatul Qadar pula, agak-agak macam mana nak kira tu? Agak-agak macam nak kira. Itu belum lagi orang Lailatul Qadar dekat Masjidil Haram. Masjidil Haram, pahala dia 100,000 rakaat. Satu rakaat bersama dengan 100,000 pahala. Kemudian akan didarabkan dengan 1000 bulan kalau diibadah malam Lailatul Qadar. Nak kira macam mana pahala tu? Pahala tak boleh dihitung dengan matematik di urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting, pahala tu akan berbeza mengikut kesungguhan dan keikhlasan kita. Itu yang penting. Sebab itu bukan soal kuantiti tapi dia soal kualiti pada ibadah kita. Ada orang solat 2 rakaat je, tapi 2 rakaat ni kualiti dia subhanallah. Bacanya panjang, khusyuk, hadirnya hati dia sedih, remuk dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan orang solat 8 rakaat tapi kering, tak rasa apa, yang dapat rasa penat je. Kemudian dikritik pula imam ni baca macam ni, dengan orang solat 2 rakaat. Mana lebih baik? Quality over quantity, betul. Lubuk pahala lelaki dan perempuan berbeza. Allah Maha Baik. Betul. Alhamdulillah. Siapa yang nak slide ni boleh ambil dekat dalam saya punya Telegram je. Wallahu alam. Selesaikan kita malam ni. Alhamdulillah. Kita start pukul 10.30 tadi. Sekarang dah pukul 11.50. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkati. Dan 10 malam terakhir mula malam ni. Malam ni 21 Ramadan. Kan? Bermula malam terakhir, malam 10 malam terakhir dengan 21 Ramadan. Malam ni malam pertama. Malam ini adalah malam pertama, maka mudah-mudahan Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai orang yang mendengar kebaikan dan melaksanakan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita, sudi untuk kita ni bertemu dan bertamu pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan kaki kita berdiri, kuatkan mata kita untuk terus celik, kuatkan hati kita untuk terus memberi tumpuan pada bacaan, pada ketaatan dan pada kebaikan yang kita bangunkan sepanjang malam-malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita, dosa kita, keluarga kita, ibu ayah kita, saudara mara kita, yaran tetangga kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita dalam syurga. Allah bagi kita keredaannya, Allah bagi kita maghfirahnya, pengampunannya, dan kita kena bagi ruang untuk kaki kita berlama-lama dalam solat. Kita kena bagi ruang mata kita bangun tengah malam. Kita kena bagi badan kita berpenat-penat kerana Allah. Luar Ramadan dah banyak kali kita penat kerana kerja kita, kerana orang lain, kerana tugasan harian kita. Ramadan ni nak bagi kita ruang untuk kita penat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang penat kerana Allah, perasaan dia lain. Perasaan dia lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita makna yang kita cari selama ini. InsyaAllah, amin rabbal alamin. Terima kasih semua sudi bersama.
InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita lagi pada majlis yang akan datang. Wallahu ta'ala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.